Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang kita nak lihat macam mana untuk menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis serentas lintang. Maksudnya nak gabung lah ni. Nak gabung semua sudut-sudut yang telah kamu belajar. Apa yang sudut sudah kamu belajar? Sudut yang utamanya sudut ni lah, sudut sepadan, sudut selang-seli, sudut pedalaman. Kemudian jangan lupa sudut bertentangan. Okey, sudut garis bersilang. Bila sudut garis bersilang, maksudnya dia ada sudut bertentangan. Okey, apa maksudnya? Okey, yang sudah belajar, ya ni kan, bila ada garis selari, ada yang ini kita panggil sebagai sudut sepadan, ataupun yang ini dengan ini sepadan, ataupun yang ini dengan ini sepadan, ataupun yang ini sama ini sepadan. Kemudian apa lagi? Kita ada sudut selang-seli. Selang-seli apa? Kena cari bentuk Z. Bentuk Z. Z itu ataupun Z yang hijau tu. Okey, ataupun tengok yang celah-celah ni, ini sama. Ataupun kalau Z yang ni, Z tu mana yang sama? Maksudnya yang ni. Yang ni sama dengan yang ni, selang-seli. Ataupun kalau selang-seli di atas, sama je kan? Yang ini dengan ini sama. Ataupun yang ini dengan yang ni, okey, sama, selang-seli. Kemudian satu lagi, sudut apa? Sudut pedalaman di bahagian dalam. Bahagian dalam ni, bahagian dalam sini dengan sini, apa jadi? Kalau ditambah, dia hasilnya adalah 180. Ataupun yang sebelah kanan, sama juga, sudut pedalaman juga. Hasil tambahnya, okey, hasil ini kalau ditambah, hasilnya ialah 180 darjah. Okey, kena ingatlah. Okey. Okey. So, yang ini kita nak belajar yang mana? Ni yang dalam buku teks. Ini contoh contoh dalam buku teks, buku surat. Berapa ni kamu tengoklah. Contoh 15 yang cikgu suruh kamu salin tu kan. Okey. So, kita tengok macam mana nak jawab soalan ini. Okey, dalam rajah di sebelah, POT, QOQ, PQR dan VR ialah garis lurus. Cari nilai X. Cari nilai X. Berapakah nilai X? Okay, so, padam dulu. Okey, so apa yang kena buat ialah kita sebesar sikit rajah ni. Okay. Macam mana cari nilai X? Okey, bila nak cari nilai X, yang pertama yang kena buat ialah apa? Kena cari, tengok sudut ini, tengok nilai sudut, cari tempat di mana yang ada sudut. Okey, yang ada sudut, kamu masukkan nilai yang kamu tahu berdasarkan konsep. Okey, contoh yang ini. Ini 62. Bila ada garis lari, tengok ni garis lari ni. Selari yang dua anak panah dengan dua anak panah. Ini dua anak panah, 1, 2. Garis tu. Apa yang kamu faham konsep yang kalau bentuk begini? Okey, kalau tidak nampak, maksudnya okey, kamu kena keluarkan. Okey, contoh kalau kita keluarkan yang ini. Ni P, V, ni saya ambil garis yang ini. Ada dua anak panah kan? Kemudian ke bawah. Kemudian ada lagi yang ini,
dua nak panah, garisan dua nak panah. Okey, garisan dua nak panah. Sini O, sini U, sini Q. Okey, maksudnya sekarang ni, ini kalau garisan ni dikasih panjang, okey, kasih panjang, dia jadi konsep garis lari, selari. Kemudian ada nilai apa? Ni nilai di sini ni. Di sini nilainya 62. Okey, mana tempat yang sama dengan 62 di rajah ni? Mana? Sini kan? Sini sama dengan 62. Kenapa sama 62? Sebab dia adalah sudut sepadan. Betul? Ataupun sini pun sama juga sudut 62. Kenapa? Sebab dia ni sudut bergaris bersilang, sudut bertentangan. Ataupun yang ini dua ni. Ini dua ni dia akan jadi sudut apa? Ni, sudut berselang-seli. Ini dengan ini sama kan? Kalau ini dengan ini sudut sepadan, ini dengan ini sudut selang-seli. So maksudnya di sini tempat yang belum ada nilai, okey, kamu masukkan nilai. Okey, contoh ini di mana 62 ni? Sini. Sini kan? Sini. So sini 62. Kita tanda siap-siap yang baru cari 62. Mana lagi sama tadi? 62 di sini. Di sini 62. Tanda saja. Walaupun dia tidak suruh cari, kamu tanda saja. Itu menandakan kamu faham konsep 62. Okey, mana lagi yang kena cari? Yang tiada nilai. Okey, contoh yang berkaitan lah. Kamu nampak garis selari, ada garis yang bersambung dengan dia, garis tentang, kamu wujudkan. Contoh yang ini. Ini. Yang ini. Boleh faham ni? Contoh yang di sini berapa sini? Berapa sini ni? Berapa ni di sini? Boleh cari ke? Macam mana mau cari ni dari sini? Tengok, kenapa ada 110? Apa kaitan garisan ni? Ini garisannya kita panggil garis lurus kan? Sudut pada garis lurus berapa? Sudut pada garis lurus. Garis lurus. Sudut pada garis lurus berapa? 180 darjah. So sini 110. So adalah bakinya sini. Macam mana buat? 180 tolak 110. Berapa dapat? 70. So maksudnya sudut di sini ialah 70. Boleh faham? Ataupun ni, nampak tak sudut ni? Kalau dalam buku teks dia nampaknya ni, bentuk zigzag. Okey, garis selari. Ini garis selari. Garis selari. Begitu. Dia nampaknya ni. Apa maksudnya? Maksudnya yang di sini ni. Sini. Sekejap, ke warna lain. Yang sini ni. Ni yang hijau ni. Dia sama dengan yang sini. Yang hijau ni 110. Sini 110, yang ni pun 110. Tapi 110 ni ada dua sudut. Maksudnya 62 dengan X ni kalau ditambah dia dapat 110. Maksudnya sekarang ni tengok kalau dipindahkan rajahnya begitu. Garisan nak panah satu. Okay, ini sambunglah sepanjang. Sebab tak faham sepanjang. Kasih lebih. Apa nilai yang ada? Di sini ada nilai. Berapa? 110. Mana yang sama? Di sini. 110. Kan? Dia sama nilai tak? ZZ. Okey, sudut berselang-seli. Tetapi yang 110 ni, yang ini dengan ini tempat yang sama. Yang 110 itu dipotong kepada dua bahagian. Ni dia potong dua. Satu ni 62. Satu ni X. Maksudnya X dengan 62 ni ialah 110. Maksudnya X kalau ditambah dengan 62 nilainya adalah 110.
62 mana dapat tadi? 62 kita guna sudut sepadan tadi kan, ini kan sudut sepadan. Okey, so X sama dengan 110 tolak 62. Okey, so berapa jawapan? 110 tolak 62. Kira lah. Kira manual. 110 tolak 62. So pinjam 10. Sini jadi 10. 10 tolak 2 8. Pinjam 10. 10 tolak 6 8. So 88. Jadi nilai X ialah 88 darjah. Okey. Boleh? Nilai X 88. Ataupun kalau kita guna yang 70 macam mana? Bolehkah kalau kita guna yang sudut 70? Tengok bentuknya. Benda yang sama. Benda yang sama. Okey. Okey, so tengok. Kalau dilukis yang ini. Yang ini. Okey, sini 70. Ini 70. Sini ada dua pecahan. Satu X. Satu 62. Ini faham? Ini 70. Sini X. Sini 62. Sini X. Apa konsep yang dalam ini? Apa konsep ini? Konsepnya lah sudut pedalaman. Yang ini di dalam ni kuning dengan biru merah ni di dalam kan. Dia akan jadi 3 sudut. Asalnya 2 sudut. Asalnya yang begini. Asalnya yang ini dengan yang ini. Sudut pedalaman. Bila ditambah dapat 180. Kalau ditambah. Tetapi yang ini sudah dipotong kepada 2 bahagian. So dia akan jadi 3. Jadi 1, 2, 3. Masih lagi di bahagian dalam. Kalau dia tambah sama juga, dia akan dapat 180. Contoh kalau ada lagi. Okey. Yang penting di bahagian dalam. Contoh. Okey, sini asalnya ini kan. Asalnya ini 1, 2. 1, 2 kalau ditambah dapat 180. Contoh yang dipecah juga. Pecah. Ini pecah lagi. Ini pecah. Ini pecah. Dia jadi berapa dah tu? Dia jadi berapa? Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dia jadi 5 sudut. Jadi ke 5 ni kalau ditambah masih lagi 180. Sebab apa? Sebab dia masih di bahagian sudut pedalaman. Maksudnya ke 5 sudut ni adalah asalnya daripada 2 yang ni. Cuma ini pecah 2, ini pecah 3. Okey, so jadi 5. 5 tambah dapat 180. Sama juga yang ni. Yang ini adalah asalnya 2 sudut. Sini 1, sini 1. Tapi sini pecah kepada 2. Dia akan jadi 3 keseluruhan. So maksudnya benda yang sama. Tambahlah semua. Maksudnya 70. Kalau tambah dengan 62, tambah dengan X sama dengan 180. So, X sama dengan 180 tolak 70 tolak 62. 180 tolak 70 berapa? 110 tolak 62. Apa? 110 tolak 62. Tengok, sama balik dengan ini. Tengok, sama kan? Dapat 88. Okey, maksudnya samalah. Okey, maksudnya X ni ialah 88. Ini kita guna yang sudut yang ni. Sudut selang-seli. Kalau kamu nampak yang ni lah, boleh terus kira. Yang ni kiranya menggunakan sudut pedalaman. Okey, kalau tidak nampak selang-seli, biar nampak sudut pedalaman. Itulah gunanya kita cari nilai yang tidak diketahui. 70 ni tiba-tiba dia tidak sudah dicari kan. Tapi kita cari sebab kita tahu dia boleh dicari. Sama juga 62. Okay, 62 ni cari gunakan kaedah sudut sepadan tadi. Okey.
Okey, seterusnya. Okey, andaikan PV sebagai garis mengufuk dan okey. Ini gabung konsep sudut pedalaman, sudut tunduk, sudut dongak. Okey. Dia kata PV sebagai garis mengufuk. Garis mengufuk tu apa? Garis mengufuk. Apa maksud garis mengufuk? Okey, garis mengufuk. Okey, maksud garis mengufuk ialah okey ni. Ni garis mengufuk ni. Maksud garis mengufuk adalah garis yang mendatar, garis yang sama dengan tanah. Okey, garis yang putus-putus yang kita buat tu. Ini maksudnya garis mendatar yang selari dengan tanah. Garis beginilah, garis lurus begitu. Dia kata PV ni mengufuk. Maksudnya yang ni putus-putus. Dia kata maksudnya PV ni putus-putus. Okey, PV putus-putus. Dan sudut PVO ialah sudut tunduk. PVO ialah sudut tunduk. Maksudnya yang ini ni sudut tunduk. Okey, maksudnya sudut tunduk. Maksudnya V ke O tunduk. V ke O dia tunduk. Tunduk kan? Okey. Sudah jadi begini, apa kena buat? Buat segitiga bersudut tegak. Kan? Dan sudutnya berapa? 62. Di mana 62? Di sini. 62. Okey, sini 62. 62. Pasal apa lagi? Cari sudut dongak P dari O. Dia kata cari sudut dongak P dari O. Okey, O dongak ke sana. Okey, dia dongak pula. Okey, so garis P dari O. Sini P dari O. Okay. Sudut dongak buat apa? Dongak begitu kan? Okey, sudut dongak maksudnya ke atas. Apa kena buat? Buat garis putus-putus tempat dia dongak. Buat garis putus-putus. Sambung tegak. Okey, mana sudut dongak dia? Sudut dongak daripada garis putus ni kepada garisan yang dia dongak. Yang ini. So, yang ini ialah sudut dongak. Maksudnya yang inilah yang disuruh cari. Okey, antara garis merah ini dengan garis hijau ni. Berapa nilai sini? Tengok pada raja. Mana yang kena cari? Yang kena cari maksudnya di sini. Betul? Ni. Sama kan tempat dia. So, berapakah nilai di sini? Okey. So, macam mana nak cari? Yang ni 75. Nampak betul ni garis lurus. Okey, konsepnya kita pakai yang ni, garis lurus yang ni. Ni, garis lurus. Okey. Satu garis lurus seberapa? 180 darjah. Konsepnya kita mau pakai yang ni. Pakai yang ni, dikeluarkan. Okey, bila keluarkan dia akan jadi macam ni lah. Okey, ni 7 keluarkan tadi kan. Maka dia akan jadi sini 75. Yang mana ni 75 ni? Ni, yang ni. Yang ni 75.
Okey, yang sama. So ada garis ni kan? Garis ni. Betul? Garis ni. Garis tu berapa? Ni garis. Ni. Garis lurus. Yang ni garis ni. Ni, boleh faham garis ni? Berapa nilai sini? Berapa nilai situ? Ini yang disuruh cari. Sama dengan ni. Betul? Betul, tempat dia yang disuruh cari. Okey, yang ni berapa ini di bawah ni? Yang bawah. Yang bawah ni. Ini berapa ni? Sudah kira tadi, kan? Betul. Yang sini ni dah kira ni. Ini ni dah kira. Berapa situ? Tengok. Ni. Berapa? 62. Sudut sepadan. Betul? Tengok ni. Ini dengan ini sama. Sudut sepadan. So, sini 62. Jadi, konsep yang kita nak pakai sekarang ialah konsep sudut pada garis lurus. Ni, satu garis ni. Ni, satu ni. Ini adalah garis lurus. Satu garis lurus adalah 180 darjah. Jadi, sudut yang ni, sudut yang tidak diketahui. Okay, kita namakanlah. Bagi dia nama. Namakan Y lah Y. Okay, Y ni adalah sudut apa? Sudut yang disuruh cari apa? Sudut dongak. Okay, Y adalah sudut dongak. P dari O. Okay, dongak ke atas. Kan? So, berapa pengiraan dia? Ketiga-tiga ni ditambah. Sebab dia garis lurus. Maksudnya 62. Tambah dengan Y. Ini Y. Kamu bagilah apa-apa. Y ke K ke L ke. Yang penting tahu. Y adalah sudut dongak. Tambah 75. Jangan X lah. Jangan pakai X. Kenapa X? Tidak boleh. Sebab X sudah dipakai. Okay, sama dengan 180 darjah. So, Y sama dengan 180 tolak 62 tolak 75. Okay, buat pengiraan. Tak pandai, buat pengiraan biasa. 180 tolak 62. Berapa dapat? Pinjam 7 10 tolak 2 8 7 tolak 6 1. Sini 1 118. Ini dapat 118 tolak 75. Tolak lagi. Tolak 75. Berapa dapat? Tolak 75. 8 tolak 5 3. 11 tolak 7 berapa? 4. So 43. So dapat jawapan 43. Maka 43 ni ialah Y. Y ni apa? Y ialah sudut dongak. Y sama dengan sudut dongak. Sama dengan 43 darjah. Salah. Sebab tu dapat 43. Okey, contoh terakhir. Yang terakhir ni terakhir di contoh. Ini contoh soalan soalan yang dalam modul tu yang cikgu bagi suruh buat. Okey, yang suruh hantar. Okey, dalam rajah PQR dan SQT adalah garis lurus. Okey, yang ni kalau ikut yang ni tak payah faham soalan pun tak apa. Tengok rajah saja. Tengok rajah apa yang disuruh buat. Cari nilai X. Macam mana mau cari nilai X? Yang penting sekarang kamu nampak bentuk garis lari. Bila ada garis lari, apa kena buat? Kena tahu sudut. Okey, apa sudut yang kamu dah belajar? Yang pertama sudut sepadan, yang kedua sudut selang-seli, yang ketiga sudut pedalaman. Itu 3 konsep asas. Tambah lagi ada sudut ni, sudut garis bersilang, sudut bertentangan. Nampak sudah ni. Sini 80, sini pun automatik akan jadi 80. Okey, sini X, sini nampak bentuk Z. Bentuk Z.
Okey, kalau sini X, sini pun akan jadi X. Okey, yang ni sudut pedalaman. Ni sudut pedalaman ni. Ni nampak sudut pedalaman. Yang ini dengan yang ni sudut pedalaman. Okey, so sekarang yang pertama sekali kamu tanda sudut. Tanda sudut. Ni, tanda sudut. Berapa sudut sini ni? Dia sama. So sini ialah 80. Okey, 80. Ni 80. Kenapa? Sebab dia bertentangan. Dua garis lurus bersilang. Bertentangan sama. Yang ini tengok bentuk dia. Okey, yang ni bentuk apa ni? Garis lari. Garis lari. Garis rentas lintang. Apa jadi? Ini sudut ini. Sudut ini. Ni sudut ini. Dan sudut ini akan jadi sudut pedalaman. Maksudnya kalau tidak nampak keluarkan raja. Ini garisan bawah. Ini garisan yang tegak ni. Okey. Maksudnya sekarang ni yang ini. Yang ini dengan yang ini ialah sudut pedalaman. Kalau tambah dapat berapa? Dapat 180. Tapi ini sudah ada nilai. Sudah ada nilai 80. Yang sini pecah kepada 2. Okey, pecah kepada 2. Maksudnya pecahkan sajalah. Pecah kepada 2 bahagian. Okey, satu ialah X. Satu ialah 55. So sekarang dia dah jadi berapa? 1, 2, 3. Dah jadi 3 sudut. Asalnya 2 sudut. Tambah 180. Sekarang dah jadi 3 sudut. 3 sudut ni ditambah akan dapat 180. Kemudian pengiraan sajalah. Ini pengiraannya X. Kalau ditambah dengan 55 tambah dengan 80 sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 tolak 55 tolak 80. So buat pengiraan biasa. 180 tolak 55 tolak 80. Kamu akan dapat jawapan dia 45 darjah. Maksudnya tempat X ni jawapan dia adalah 45 darjah. Okey. Okey, tengok ulang-ulang contoh, selesaikan yang lain, jangan lupa hantar modul. Okey, sekian, terima kasih. Okay. Modul kalau tidak hantar maksudnya tidak boleh dinilai. Bila tidak boleh dinilai akan menjejaskan kamu punya markah lah. Okey, tahap penguasaan. Dia tidak boleh dinilai. Kalau tidak hantar, tidak boleh dinilai. Okey, tolong hantar. Okey, sekian, terima kasih.